kembali bertemu dan bersiaran bersama dengan kami di Halaqah pada malam ini membincangkan tentang makhluk bersayap. Terima kasih kepada tuan-tuan, saudara-saudari yang masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini mendengarkan perbahasan dan perbincangan tentang makhluk bersayap. Sudah pasti dalam pertemuan kita yang tidak panjang ini banyak perkara yang tidak dapat kita kongsikan tentang persoalan malaikat ini. Justru itu pihak Halaqah telah membuka ruang di alam cyber ataupun di alam internet untuk tuan-tuan, saudara-saudari, penonton-penonton Halaqah memberikan sebarang pandangan ataupun bertanya tentang beberapa perkara yang tidak jelas menerusi Facebook kami, yang mana bolehlah bersama-sama seperti mana yang tertera di kaca TV, facebook.halaqah.com, Halaqah TV9 untuk sama-sama bertukar-tukar fikiran berkenaan tentang tajuk kita pada malam ini. Kita kembali nak bincang Ustaz Nizam ya tentang persoalan malaikat ini. Seperti mana yang kita maklum bahawa seluruh tamadun dunia percaya akan wujudnya malaikat. Sebagai contoh, Los Angeles itu sendiri, City of Angel, bandar malaikat kata mereka. Sehingga kan bentuk-bentuk malaikat itu begitu pelbagai. Kalau orang putih dia ada gambarannya sebagai malaikat baby yang cute, yang agak cabi, yang ada kepak, rambut kerinting, main panah, macam-macam lah. Tapi kita sebagai disiplin ilmu Islam, barangkali boleh kita kongsi bersama dengan masyarakat, bagaimanakah bentuk malaikat itu sendiri sebenarnya. Kemudian dari segi tugas-tugas mereka, kemudian bentuk kehidupan mereka, banyak perkara ini yang sebenarnya masih samar-samar di kalangan masyarakat kita. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Bad. Sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian malaikat ini ataupun fizikalnya ini agak susah untuk kita tentukan. Kenapa? Kerana tidak diceritakan dengan detail dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah yang disebutkan sebab apa tadi? Espitologi ya. Ya, merupakan perkara alam gaib yang kita tidak ketahui, melainkan kalau perkara itu ada nas dalam Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terikat dengan Quran dan juga hadis. Cumanya kalau digambarkan bentuk ada panah dan sebagainya itu wallahu a'lam. Cuma dalam hadis dikatakan malaikat ini bersayap. Satu, sayapnya banyak, ada 2, 3 sampai 600 sampai beribu-ribu sayapnya. Yang keduanya, besarnya malaikat ini masya-Allah. Ini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dia melihat malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Satu kali itu dia melihat, dia kata saddal ufuq. Maknanya malaikat Jibril ini sampai menutup satu ufuk, satu ruang timur dan barat. Itu baru satu sayap, 2 sayapnya. Bayangkan 600 sayap tuan-tuan dan puan-puan. Ini kehebatan kebesaran malaikat menggambarkan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya yang menarik dalam sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quranul Karim tentang ciri-ciri malaikat ini, sifat mereka ini. Antaranya saya boleh sebutkan, yang pertama sekali malaikat ini dia tak makan, dia tak minum. Kita ni pantang jumpa nak makan, nak minum. Malaikat ni dia tak makan, dia tak minum. Contohnya dalam Al-Quran, kita boleh baca dalam kisah Nabi Lut didatangi oleh utusan Allah, malaikat. Kita boleh baca cerita Nabi Ibrahim AS didatangi oleh malaikat. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Cerita hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Adakah telah sampai kepada kamu cerita kisah tetamu Ibrahim yang dimuliakan? Iaitu malaikat datang. Kemudian Nabi Ibrahim pun tak kenal. Sebab datang ini bukan dalam bentuk rupa yang asal, tapi untuk rupa bentuk manusia. Tak kenal. Kemudian bagi salam. Bagi salam, Nabi Ibrahim pun jawab salam. Dia kata qaumun munkarun. Tak kenal siapa ni. Tapi dia layan tetamu dia, sembelih kambing dan dihidangkan makanan. Ala ta'kulun, Nabi Ibrahim tanya, kamu tak makan kah? Tak tengok, tangan tak jamah pun. Ini menggambarkan malaikat ini tidak makan dan juga tidak minum. Barulah mereka menceritakan bahawa mereka ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak sama dengan kita ini makan, minum, malaikat tidak makan, tidak minum. Yang keduanya, sifat malaikat ini juga, dia tidak mempunyai jantina. Tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Sebagaimana kita manusia. Kalau tak ada lelaki, tak ada perempuan ni pondan lah malaikat ni. Ini wallahu a'lam, tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menempelak, menegur golongan yang menyatakan malaikat ini sebagai perempuan dan mereka ini menisbahkan malaikat ini sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang mungkar yang tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 19, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Mereka, yakni golongan yang musyrik,
ketika pada zaman Arab ketika itu menjadikan malaikat-malaikat ini, yang mana malaikat ini merupakan hamba Allah, tapi mereka jadikan malaikat ini sebagai wanita, sebagai perempuan, dan dinisbahkan kepada Allah sebagai anak. Asyahidu khalqahum, Allah Ta'ala tanya, adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat hingga mereka tahu malaikat itu perempuan? Satu kitabu syahadatu wa yus'alun, persaksian mereka itu akan ditulis dan akan disoal di hari akhirat kelak. Jadi sifat yang keduanya malaikat ini tidak ada jantina, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang ketiganya yang menariknya, sebagai panduan kepada kita, malaikat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang ibadatnya, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Iaitu malaikat ini, mereka ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam dan juga siang, tidak jemu-jemu. Kita ni kalau lepas mayang tasbih bukan 33 kali. Nak tasbih 3 kali pun lemah semangat kan. Yang kalau buat ramai-ramai jemaah kuat sikit. Tapi kalau nak buat seorang-seorang, Assalamualaikum, sudah. Tasbih tak ada apa. Ini kita melihat bagaimana malaikat ini begitu sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut tentang ibadat mereka. Ibadat mereka ni Masya Allah, Ustaz Bat ya. Dan sidang penonton, perlu kita ambil sifat mereka ini, iaitulah konsep asasnya mereka ini tidak pernah dahaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak dahaka kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, terima kasih kepada Ustaz Nizam. Begitu jelas sekali penerangan yang telah diberikan kepada kita tentang antara peranan-peranan yang dimainkan oleh para malaikat alaihissalam. Jadi Ustaz, kadang-kadang timbul pertanyaan, setiap makhluk Allah ni dia ada dia punya perkhususan, ada dia punya keistimewaan masing-masing. Pada pembacaan Ustaz, barangkali malaikat ini sendiri, kalau dia tak istimewa, masakan kita diminta untuk meletakkannya dalam senarai ketiga untuk dalam rukun iman kita. Apa keistimewaan yang ada pada makhluk bersayap ini? Baik, terima kasih. Keistimewaan makhluk yang bernama malaikat ini ada beberapa kelebihan yang tertentulah. Yang pertama sekali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebagai kita katakan tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak mengetahui tentang tentera-tentera Tuhan kamu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat ini sangat banyak. Banyaknya malaikat ini kita nak gambarkan macam mana? Setiap daripada kita ini ada bermacam-macam malaikat. Masa mula kejadian kita, dalam umur kita 120 hari dalam kandungan perut mak kita, satu malaikat dihantar nak tulis ajal kita macam mana, rezeki kita macam mana, satu. Bila kita keluar ada dua malaikat yang dinamakan sebagai raqib atid ataupun nama-nama yang lain nak menulis amalan kita yang baik sebelah kanan dan juga nak menulis amalan jahat kita sebelah kiri. Itu ada dua dah. Jadi kita lihat malaikat di alam rahim pun lain, malaikat yang nak menulis amalan baik, amalan jahat pun lain pula. Kemudian kita juga ada malaikat yang nak menjaga kita. Lahu muaqibat. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang akan menjaga kita. Dan dalam masyarakat kita biasa sebut selisih malaikat 44. 44. Saya pun baca buku, duk cari apa makna selisih malaikat 44 ni. Jadi jumpa katanya malaikat 44 ni malaikat yang nak menjaga manusia. Dan ada kata malaikat 44 ni ada satu ilmu, iaitu ilmu malaikat 44. Siapa-siapa yang mengamalkan ilmu malaikat 44 ni akan dijaga oleh mereka. Wallahu a'lam. Orang kita tidak tahu kerana tidak ada dalam Quran, tidak dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaitan malaikat 44 ataupun malaikat itu sendiri dengan masyarakat kita, masyarakat Muslim Melayu itu sendiri selalu disebut tentang malaikat 44. Jadi nak menggambarkan malaikat 44 dengan manusia, ramainya malaikat itu nak dibandingkan dengan seorang manusia. Kemudiannya, sidang penonton sekalian, kita melihat keistimewaan malaikat ini ialah dia mempunyai perjalanan yang sangat cepat. Sangat cepat. Sebab malaikat dijadikan daripada cahaya. Malaikat daripada jadikan cahaya. Cahaya ni berapa lama dia boleh sampai? Katakanlah cahaya matahari nak sampai ke bumi, seingat saya dalam sains dia katakan lebih kurang 8 minit. Dengan jarak ratusan ribu atau jutaan kilometer itu mengambil masa sekitar 8 minit nak sampai ke muka bumi ini. Tapi malaikat Jibril lebih cepat daripada itu. Macam mana berlaku? Ini wallahu a'lam, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya kita melihat kehebatan ataupun keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada malaikat ini ialah
dia boleh berupa dengan surah-surah gambaran-gambaran yang tertentu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, tapi hanya 2 kali dalam bentuk yaqsal, manakala bentuk-bentuk yang lain ataupun kedatangan yang lain dalam bentuk manusia yang lain. Dan malaikat Jibril ini biasanya ataupun suka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang sahabat yang bentuknya itu atau sahabat itu namanya Dihyatul Kalbi. Dihya ni handsome, orang hebat, orang tampan dan sebagainya. Malaikat ni pun tampan. Dia datang kepada Rasulullah dalam bentuk Dihyatul Kalbi. Ini keistimewaannya berupa dengan rupa-rupa yang tertentu. Yang keempatnya, kita melihat bagaimana keistimewaan malaikat ini ialah ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita kalah. Yang ni kita lemah. Kita buat ibadat tak semangat, kita buat ibadat beberapa lama tak istiqamah, tak konsisten. Tapi ibadat ni kalau yang sujud semata-mata. Kalau yang rakaat semata-mata. Kalau yang bertasbih semata-mata. Sebab itu ketika mana kejadian Adam alaihissalam, malaikat menyatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni, ya Allah, kami ni malaikat, kami bertasbih memuji kamu dan kami mengagungkan, membesarkan kamu. Sentiasa mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala menyatakan, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat ini, mereka ini bertasbih malam dan siang. Tidak jemu-jemu, tidak penat untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tasbih itu merupakan satu ibadat yang baik. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menuntun, ditanya oleh sahabat, ayyu dzikri afdal? Apakah zikir yang paling baik? Apakah zikir yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mastafallahu limalaikati aw li'ibadi subhanallah wa bihamdi. Zikir yang paling baik ialah zikir yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikatnya ataupun kepada hambanya, iaitulah zikir tasbih, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara keistimewaan malaikat yang dapat kita baca dalam Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mana malaikat ni Ustaz memang kuat ibadat ya. Allahu akbar, kuat. Dia tinggal tak masuk halaqah dia lagi. Yang nasib baik dia tak masuk halaqah. So tuan-tuan sekalian, begitulah hebatnya makhluk yang bernama malaikat ini. Tetapi sehebat-hebat malaikat tetap saja diperintahkan oleh Allah tunduk, hormat dan sujud kepada kita Nabi Adam zaman dahulu, sebagai menunjukkan bahawa untuk mentadbir menjadi khalifah di muka bumi hanya manusia saja yang lebih layak. Banyak lagi perkara yang akan kita bincangkan, namun saya kira kita akan berehat dulu seketika. Jangan tinggalkan kami terlalu lama. InsyaAllah kita akan bertemu selepas ini.